mencapai sebuah impian. Usahakah kita dengan cabaran, karena itulah takdir kita. Say, do you remember? Ingatan yang lama ku kan lupa, telah ku tinggalkan, akan ku tuliskan memori buatmu. Semua lelaki lonely soldier boy, katakan pada dunia lonely soldier boy. Cahaya mentari kan datang kembali. Kita akan berbincangkan tentang isu yang berkaitan dengan remaja-remaja zaman sekarang, lebih kepada fashion, tentang dunia hiburan dan juga hobi-hobi mereka, apa yang mereka suka lakukan. Jadi sebentar tadi kita dapat lihat satu persembahan dari satu kumpulan. Jadi anda nak tahu siapakah kumpulan itu, kita kena tunggu sehingga habis rancangan, nanti saya akan bagi tahu. Baiklah, bersama dengan saya pada hari ini ada satu artis dan juga seorang yang berkarya menulis cerpen dan juga puisi. Okey, sebelum itu kita akan berada dalam segmen, iaitu segmen sekarang berada dalam segmen Hello Belia. Baiklah, topik pada hari ini yang ingin kita bincangkan berkaitan menjana minda di masa lapang, iaitu kita nak tengok selalu remaja zaman sekarang ni diorang suka buat apa di masa lapang mereka. Baiklah, bersama dengan saya tetamu di studio, iaitu Wan Muhammad Amirul ataupun lebih dikenali sebagai Petak Daud. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Memang orang pemalu ke? Taklah, tak adalah pemalu. Okey. Cuma okey. Alright. Petak, boleh tak ceritakan sedikit tentang diri Petak? Okey, Petak Daud bukan nama sebenar. Dan Petak Daud bukan nama pentas, bukan nama pena. Tapi Petak Daud adalah nama yang digelarkan sebelum saya naik ke atas pentas dan saya buat sesuatu dulu. Saya berasal daripada Kuala Lumpur, Taman Keramat, dan sekarang saya masih lagi belajar di salah sebuah IPTA. Belajar dalam jurusan? Dalam bidang penerbitan. Bidang penerbitan. Jadi bila Petak mula ada idea untuk menulis, menghasilkan sebuah karya Petak sendiri? Pada saya, setiap perkara yang kita buat ada fasa-fasa yang berbeza. Maksudnya ada stage-stage yang berbeza. Jadi fasa pertama saya adalah menulis, dan fasa pertama menulis tu adalah semenjak kecil lagi. Dan kemudian fasa yang kedua adalah apabila saya mula mengeluarkan sesuatu. Jadi tak silap saya, umur saya waktu saya menulis tu dalam umur 16 ke 17 tahun. Waktu tu dalam tingkatan 4. Waktu tu dah mula terbitkan
waktu tu belum buku lagi. Waktu tu masih Zain. Zain ni adalah sebuah bentuk penerbitan, sebuah media penerbitan. Macam kalau kita tahu ada magazine, ada macam magazine kan. Jadi Zain ni adalah perkara-perkara kecil daripada magazine tu. Okey. Bagaimana pula dengan reaksi keluarga Petak? Adakah mereka sokong apa yang Petak lakukan ataupun mereka rasa macam benda yang sesuatu yang biasa, benda yang membosankan? Macam mana? Kalau macam menulis daripada sudut masa lapang, perkara macam tu maybe mak ayah saya akan atau family saya akan lebih sukalah sebab better saya buat sesuatu yang begitu daripada saya join benda-benda lain yang tak elok. Tapi bila pertama kali saya keluarkan karya saya terbitkan, saya keluarkan dengan bentuk bahan bacaan yang dijual, yang orang lain boleh baca, mungkin parents saya, mungkin beberapa saya waktu tu macam takut kalau pelajaran atau apa yang saya tengah buat waktu tu terjejas. Jadi diorang kata boleh tapi jangan lupa belajar. Okey. Nak tanya ni, kenapa Petak suka menulis? Kalau kita tengok kebanyakan remaja zaman sekarang ni, mereka lebih suka mungkin habiskan masa pergi karaoke ke main apa-apa jenis aktiviti luar, di basikal, pergi swimming. Tapi Petak lebih cenderung kepada berkarya, menulis. Kadang-kadang orang fikir menulis tu sesuatu benda yang membosankan. Kenapa memilih untuk menulis? Sebab macam apa yang orang kata, diri kita didefinisikan mengikut apa yang kita buat. Jadi pada saya, kenapa saya menulis adalah kerana ada benda yang kita tak nak cakap. Ada benda yang kita tak berani nak cakap, ada benda yang kita tak boleh nak cakap, ada benda yang sensitif kalau kita nak cakap ke orang tu. Ada setengah orang dia express diri dia atau dia bagi tahu apa yang dia nak bagi tahu melalui lirik lagu atau melalui lakonan, melalui teater, melalui skrip drama misalnya, ataupun ada juga yang melalui tarian. Malah ada yang macam main bola sepak, dia tak tahu nak buat apa, dia nak express diri dia, nak cakap juga sesuatu yang tak ada cakap tu, dia main bola. Jadi Petak mengekspreskan diri Petak dalam bidang penulisan. Saya menulis kerana saya ada benda yang nak cakap tapi tak boleh cakap. Okey, selain itu saya nak tanya, unsur-unsur yang ingin ditunjulkan dalam karya Petak sendiri. Macam yang ada dekat depan saya ni, ada dua jenis buku. Satu Petak, dia boleh punya, saya explain sikit? Ya, boleh explain. Petak sebenarnya, buku Petak dan Santun ni sebenarnya adalah combo. Mula-mula sekali dikeluarkan Petak dulu, lepas tu Santun. Tapi mungkin disebabkan masalah penerbitan, jadi diorang nak tebalkan sedikit buku untuk masukkan di kedai-kedai buku. Jadi diorang combo untuk jadikan sebagai dua buku lah, maksudnya buku combo lah. Yang Petak ni adalah buku yang pertama. Petak jadi adalah dalam satu buku ada dua jenis. Ada tiga sebenarnya. Petak ada puisi dan cerpen. Santun adalah novel pendek. Okey, bagaimana pula dengan yang menuju satu nafas lagi? terakhir ni adalah novel. Yang ni adalah keseluruhan novel lah. Mengisahkan tentang Bila orang cakap pasal apa sebenarnya yang saya tulis, saya tak boleh nak cakap terus lah macam tu. Tapi saya boleh beritahu secara ringkasnya, menuju nafas terakhir adalah sebuah proses dalam kehidupan watak utama dan seterusnya. Okey, kebanyakan karya Petak yang kalau kita dapat lihat kan, apakah jenis-jenis mungkin dalam karya Petak tu Petak lebih fokuskan kepada perasaan seseorang ke, tentang alam sekitar ke, ataupun family, keluarga, macam mana? Sebab pasal macam ada orang, dia dah awal-awal dia dah set dalam kepala dia, okey, saya nak menulis genre ni, saya nak menulis genre ni, saya nak menulis genre ni. Pada saya benda macam tu bagus sebab dia akan memotivasikan seseorang tu untuk menulis apa yang dia tulis. Tapi dalam masa yang sama dia terikat. Jadi saya rasa saya lebih baik saya tak terikat dengan apa-apa bentuk penulisan, jadi saya tulis apa yang saya nak. Maksudnya macam apa yang menjawab persoalan tadi, saya akan tulis tentang kekeluargaan, saya akan tulis tentang masyarakat, saya akan tulis tentang sungai yang kotor tu, apa semua sampah-sampah tu. Okey. Bercakap tentang sungai-sungai yang kotor tu semua, mesti mana dapat idea tu? Mungkin daripada idea idola Petak sendiri. Idola kita tak boleh menjadi idola. Sebab kalau awak jadi idola, awak menjadi idola awak tu, awak bukan menjadi diri sendiri lah. Pada saya kalau idola itu adalah satu pembimbing je. Kita mengikut, kalau kita menyebut pada idola saya akan menyebut beberapa nama macam Ismail atau Usman Awang atau Kajai.
Sebab mereka membimbing saya bagaimana apa isi yang patut saya tulis dalam satu bentuk penulisan. Dan contohnya kalau kita cakap pasal perkara yang paling orang tak nak tulis sekalipun, contohnya pasal sampah sungai kotor tu, semua orang ada tulis. Ismail ada tulis. Tapi kita tak tulis dan generasi kita tak tulis langsung. Okey. Ni lagi satu soalan nak tanya pengurusan masa Petak lah kan. Petak masih belajar lagi? Masih belajar lagi. Okey, nak tanya macam mana Petak membahagikan masa sebagai seorang pelajar dan juga seorang dalam bidang karya ni? Pada saya bila kita buat satu benda yang kita suka, dia bukan kerja kita. Dia tak jadi kerja lah maksudnya. Memanglah dia adalah satu pekerjaan. Tapi dia akan jadi macam bila kita buat kita tak akan rasa macam dia ada efek pada masa atau dia ada efek pada apa-apa. Jadi saya rasa bila saya belajar aje, dan bila saya ada idea datang untuk buat something, contohnya macam tulisan, contohnya macam lagu atau idea untuk buat filem atau apa-apa saja, saya akan buatlah. Tapi benda itu tak akan menjejaskan lah. Jadi tak ada isu tentang menjejaskan lah sebenarnya. Okay. Jika remaja-remaja di luar sana berminat untuk berkarya, untuk menulis seperti Petak, di manakah saluran yang patut, saluran yang betul untuk mereka pergi? Cadangan saya, kalau ada orang dekat luar yang nak buat, lebih baik buat sendiri. Pada saya lah, sebab pada saya setiap penerbit, kita senang bercakap dalam skop buku kan, skop publishing kan. Setiap penerbit ada penyakit dia sendiri. Jadi daripada kita buang masa melayan kerana penerbit, lebih baik kita yang jadi penerbit. So kita boleh buat kita punya jalan sendiri. Kita boleh cari kita punya medium sendiri. Okey, soalan terakhir. Apakah pandangan Petak terhadap generasi Y sekarang ni? Kalau kita lihat sekarang generasi kita, remaja-remaja zaman sekarang, mereka lebih terdedah kepada buat perkara-perkara yang negatif berbanding dengan benda-benda yang positif. Kalau pergi sekolah pun kebanyakan daripada mereka, tidak kebanyakan daripada mereka, tapi ada segelintir daripada mereka yang pergi sekolah borak dengan kawan, tak fokus pada pelajaran, dan ada juga yang ponteng. Jadi apa pandangan Petak terhadap generasi zaman sekarang ini? Pada saya, sebab tadi ada sebut tentang pelajar-pelajar yang begini kan. Jadi saya sekadar nak menyebut tentang perkara paling utama sekali dalam melihat kepada permasalahan itu adalah kenapa mereka buat begitu. Itu adalah topik lain yang kita perlu discuss. Tapi untuk komen dan merujuk kepada apa yang generasi kita buat sekarang, ada pro and cons, ada positif dan negatif lah pada saya. Dan apa yang mereka buat memang boleh mendefinisikan siapa mereka. Tapi sebenarnya kita kena tahu juga kenapa mereka buat macam tu. Sebab generasi, sebab beli adalah satu tempoh usaha yang Okey, itulah dia Petak Daud. Semoga berjaya saya doakan semoga berjaya di luar sana. Okey, terima kasih kerana berada di studio kami pada hari ini. Baiklah tetamu semua, kita akan berehat seketika. Kembali lagi sebentar lagi dengan topik yang lebih menarik. Jangan ke mana-mana. Dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah dalam Coco Pie by Chocolate dengan marshmallow. Dulu hidup saya memang tak aktif. Sebelum ini saya dibebani dari satu masalah ke satu masalah. Lepas gunakan Beauty Umairah, saya lebih aktif dan ceria. Produk Umar betul-betul membantu memulihkan kehidupan saya. Produk kartun memang berkesan. Tengok kartun, comel tak? Comel!
you. You make me feel like I am whole again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever word I say, I will always love you. I will always love you. Itu dia persembahan daripada kumpulan Suka Buska. Suka Baska. Suka Baska, sorry. Okey, selamat datang ke kita punya studio. Terima kasih. Hari ni. Okey, memang terdiri daripada 4 orang ya? Memang layak kita orang 4 orang. Okey, boleh perkenalkan tak nama daripada mana? Okey, saya Max dari Suka Baska. Saya vokalis dan Okey. second. Dan ni Aha. Tes. Nama saya Yan. Okey. Okay, Daripada? saya dari macam mana ni? Dah asal dari mana? Dari Johor tapi Dan main untuk main sebagai gitaris. gitaris. dia pemalu sikit. Ah, Dia pemalu, macam okey. pemalu sikit. Okay, saya Boy. Okey. Saya main kaun. Main apa? Kaun. Kaul. Okey, nama dia Dan Kaul. drum sekali lah. Okey. Percussion dan drama. Okey. Nama saya Nazirul, aka Duke Go. Muka main macam bass. familiar. Dah nampak iklan apa kat sini? Tak, okey. Dah nampak macam okey. Okey, macam ni sebab kita orang ada basis. Basis kita orang masih study dan dia tak dapat ada untuk hari ni. Jadi kalau banyak-banyak event show ke kita panggil Dugong. Dugong ni bekas anggota kumpulan Hujan pada album first dengan album second. Album first dan album siapa second. kat YouTube dia. Okey. Okey, Dugong. Nak tanya satu soalan. Apa yang membuatkan Dugong ni nak bertukar ke band lain? Hujan dah tak best ke ataupun Hujan sebab dia orang main biasalah main dengan label rakaman so kontrak bila dah habis. Tapi sebagai musician life keep go on lah. So kita pun jalan. Ini mencari pengalaman yang lebih baru lagi ya. Okey. Okey, saya nak tanya kepada vokalis. Yes, Kenapa memilih nama kumpulan sebagai Suka Baska? Okey, macam ni. Sebab kalau banyak basker dekat Malaysia ni dia macam pakai nama dia orang, contoh saya mention macam Genji Basker, Sentuhan Basker, Khalid Basker. Banyak-banyak kan semua basker. Lepas tu macam kita orang cuma bakukan ayat basker tu jadi baska. Dia maksud sama je. Okey. Macam tu. Jadi Suka Baska. Jadi dia Baska. Baska. Suka basikal, baska. Baska. Okey. Bila ditubuhkan ni kumpulan ni? Dalam 2 tahun lepas. Baru lagi sebab kita orang baru lagi basking. Okey. Bagaimana boleh terfikir untuk adakan grup ni? Kenapa tak buat solo ke since you menyanyi? Tak, dulu first saya solo tapi bila saya solo saya rasa macam saya lebih kuat ramai lah. Bila orang ada backup belakang saya rasa lagi best. Rasa lebih meriah. Kan happy kan? Okey. Okey, macam latar belakang kumpulan ni dah 2 tahun kan? Jadi ada apa-apa aktiviti yang pengalaman indah yang dapat dikongsikan kepada penonton sekarang ni semua? Suka Baska ada rilis 2 single dan first single kita orang akan keluar dalam seminggu lebih, dalam 2 minggu macam tu. Keluar sekali dengan video klip. Video klip dengan MTV. Lagu kita bertajuk Hilang. Okey. Mention thanks Terbang sponsor. Okey, tunggulah nanti kepada anda yang berminat dengan untuk dengar lagu daripada kumpulan Suka Baska ni sendiri. Bolehlah, nantikan lagi 2 minggu.
Boleh Lagi 2 minggu. follow up kat Facebook kami lah. Okey, apa nama Facebook? Suka Baskar, Kak. Suka Baskar. For Instagram, Twitter. Yes. Okey, nama yang sama Suka Baskar. Suka Baskar. Okey, nak tanya lagi satu soalan. Okey. Untuk pernah tak mana-mana antara korang yang join grup-grup lain sebelum ni? Yang ni kita dah tahu ni grup hujan. How about Ada yang dengan sebelum you? ni ada kita orang dengan seorang kawan, dia main jembe dengan kawan, tapi dia dah ke band lain, jadi Band lain. tapi tak apa sebab perjuangan harus diteruskan. Okay, alright. Selain daripada gitar, ada tak benda lain yang you mainkan ke? Macam saya Piano ke? Macam mana? Saya boleh main ukulele satu lagi, dan alat tradisional saya boleh main gamelan. Gamelan. Lain. Yang belakang sana, gitaris. Memang main gitar saja ke? Memang dari kecil main gitar ataupun? Ya, saya main gitar je. Jangan malu-malu dengan kita. Okey. Macam mana dengan boleh drama? main gitar. Main gitar. Boleh lah. Basic skill lah. Basic. Ni gitar jugalah. Benda biasa. Boleh Boleh nyanyi. nyanyi pun boleh. Boleh nyanyi. Cuba nyanyi sikit. Kita nak dengar 1-2 rangkap tu. Lagu rock-rock. Okey, start dah rock dah ni. Cuba kita nak dengar sikit sedikit lagu. Lagu apa lah. Sebenarnya pun saya pun dah tak main rock. Bila banyak basking, banyak bawa lagu macam relax-relax. Macam contoh Fly me to the moon and let lagu-lagu me- klasik. Yes. Kau jadi vokalis pula. Aku belakang lah. Backup singer. Okey, nak tanya selalu buat persembahan basking ni dekat mana? Kita orang sekitar Kuala Lumpur lah, kat Sogo, Bukit Bintang. Banyak kat Bukit Bintang lah. Lepas tu Dataran Merdeka. Kadang-kadang Ampang dia lah. Macam tu. Pernah tak pergi macam ikut kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan yang lain macam yang lebih terkenal, join diorang praktis ke? Ada setakat ni kita ada member Amir Jahari. Kita tapi tak ada follow, tapi kalau travel kita banyak travel keluar macam JB, Terengganu. Kelantan, Pahang. Buat event lah. Tak, kita orang travel basking. Travel basking. Kalau event ada dekat event. Event lain, basking lain. Okey, selain benda tu nak tanya idola korang ni, mesti kalau jadi artis mesti ada ikut idola masing-masing kan? Influence lah. Kita macam kita more kepada J-rock, tak J-rock sangat, macam pop lah. Chill Out 7. Okey lah, Chill Out 7. Chill Out 7. Terbaik. Semua cita rasa yang sama lah. Macam tu lah, satu kepala lah kan. So, senang. Dugong lah ya kot, dugong mesti hujan. Okey, selain tu saya nak tanya, apakah pandangan anda kata-kata sebagai seorang remaja untuk mereka di luar sana? Ringkaskan je. Jadilah insan yang berguna. Okey, itu dah. Okey, ada contact number yang boleh mereka contact kalau nak pakai untuk event? Contact number tak ada, kita macam ada apa-apa boleh direct ke Facebook lah, sebab Direct ke Facebook. 24 jam kita online. Okey, saya doakan semoga anda semua berjaya dan terus sukses pada masa Amin. hadapan. Kita akan, itulah dia, Suka Baskar, kita akan kembali selepas ini dengan topik yang lebih menarik. Jangan ke mana-mana. Okey, lagu single daripada kami berjudul Hilang. Bisakah ku berdiri tanpamu di saat kau tinggalkanku? Mampukah ku bertahan tanpamu? Lupakan cintamu. Sebuah kisah kau dan aku bersama
Selama kau lukaiku, tak mampu ku bertahan denganmu. Musnahlah harapanku yang aku impikan. Dan dalam segala cerita yang aku cintakan, kau pergi bersamanya. Mengapa kita tidak sehaluan mengejapi cinta kita selamanya, dan berakhir semua tentang kita. Ku tak akan melupakan. Terima kasih atas segalanya. Semoga kau berbahagia. Dan aku terus berlalu mengejar impian yang aku inginkan bersama tangisan. Dan dalam segala cerita yang aku cintakan,